Salam harapan dan salam sejahtera kepada anda semua. Apa khabar? Hari ini kami telah selesai penamaan calon di DUN masing-masing. Dan semua rakyat Melaka bakal melakukan satu perkara yang akan menentukan nasib rakyat Melaka dalam 5 tahun yang akan datang ini. Iaitu pada 20 hari bulan November 2021. Kita semua akan keluar mengunti dan menentukan siapakah kerajaan negeri bagi 5 tahun yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya seorang anak muda. Apabila saya menceburi politik pada tahun 2017, saya berpeluang untuk mengikuti beberapa pemimpin PAP dan juga Pakatan Harapan. Pada masa itu memang sentimen itu berbeza dengan apa yang ada di sekarang, bukan sahaja dari segi politik, tapi saya rasa dari segi keseluruhan. Seperti kita sedia maklum, pada PRN ini, Pilihan Raya Negeri Melaka kali ini, kita banyak kekangan. Semua berbeza. Pada pagi ini apabila kami turun ke tempat pencalonan, banyak SOP. Tak boleh buat perhimpunan, tak boleh buat perarakan, tak boleh berhimpun. Semua penyokong kita tak boleh datang, tim kita saja. Mungkin 1-2 orang yang ikut saja. Yang masuk ke pusat pencalonan hanya calon dengan pencadang dan penyokong. Dan sepanjang pilihan raya negeri ini, saya rasa SOP itu masih kekal. Walaupun SOP ini akan dilaksanakan sepanjang PRN ini, tapi saya rasa itu bukan satu alasan untuk kita tidak mengambil tahu tentang apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri ini. Seperti kita semua tahu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam tak sampai 4 tahun yang lalu ini, semua rakyat Melaka pernah lihat ada 3 kerajaan. Dari Kerajaan Barisan Nasional sebelum pilihan raya umum yang lepas pada Mei 2018, kemudian Pakatan Harapan sepanjang 22 bulan Pakatan Harapan mentadbir negeri Melaka. Kemudian berlakunya pertukaran dan peralihan kuasa kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi dalam tak sampai 4 tahun, 3 kerajaan negeri telah pun kita semua nampak. 4 tahun ini sebenarnya tempoh yang amat singkat saja, dan saya yakin bahawa tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi prestasi-prestasi dasar-dasar yang pernah dilaksanakan oleh ketiga-tiga kerajaan ini. Kami semua tahu dalam PRU yang lepas pada Mei 2018, kita semua telah tolak kerajaan pada ketika itu dan kita menuju ke satu kita panggil two-party system. Kita berlakunya peralihan kuasa di peringkat bukan sahaja negeri, tapi juga federal buat kali pertama dalam sejarah negeri Melaka dan juga Malaysia. Pada masa itu memang ada banyak pihak yang rasa, wah, ini betul ke tidak? Is it for real? Banyak yang tak percaya. But we did it. We did it bukan sahaja kerana parti-parti pembangkang pada masa itu dan yang menjadi kerajaan pada masa itu bersedia untuk memimpin dan mentadbir negeri Melaka. Tapi saya rasa apa yang penting ialah bukan sahaja parti-parti itu, yang saya rasa lebih penting ialah kuasa rakyat. Pada masa itu saya masih ingat lagi, ada banyak NGO, ada banyak rakyat, ada banyak pihak yang pada masa itu bukan daripada parti-parti politik, dan mereka menganjurkan pelbagai inisiatif untuk menggalakkan semua rakyat keluar mengundi. With that, and we had the last election result. The rest is history. Jadi selama 22 bulan itu, Pakatan Harapan mentadbir negeri Melaka. Dan selepas itu, selepas pertukaran kuasa, Perikatan Nasional sepanjang 19 bulan mentadbir kerajaan negeri Melaka. 22 bulan versus 19 bulan itu, tempoh dia hampir sama. Dan saya rasa
tempoh yang hampir sama tu, prestasi-prestasi masing-masing amat berbeza. Apa yang pernah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Melaka? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya memegang jawatan Exco, Belia dan Sukan, Komunikasi dan Multimedia serta NGO pada masa itu. Memang kali pertama saya dipilih sebagai adun seperti banyak rakan-rakan saya dalam Pakatan Harapan pada ketika itu. Saya kali pertama dipilih sebagai adun, kali pertama dilantik sebagai Exco Negeri Melaka. Pada permulaan memang ada ramai pihak yang kata, kerajaan ini macam tak ada experience lah. Mungkin ni tak boleh perform lah. Mungkin ni kerajaan tunggu 5 tahun pun apa pun tak boleh buat lah. But we prove them wrong, tuan-tuan dan puan-puan. Sepanjang 22 bulan itu, banyak dasar-dasar telah pun kami laksanakan. Dalam 100 hari yang pertama, banyak inisiatif telah pun kita selesaikan. Seperti parking percuma, seperti pelbagai inisiatif yang membantu rakyat. Bagi kebajikan pula, kita buang birokrasi. Tak perlulah kita minta sokongan wakil rakyat, minta sokongan ketua kampung, minta sokongan JPKK, JKKK ke apa ke. Semua tak perlu. Kalau anda rakyat Melaka, kalau anda layak mendapatkan bantuan kebajikan, anda terus dapat. Saya rasa itu salah satu reform yang amat penting untuk kita memastikan jentera-jentera kerajaan seperti jabatan dan agensi, untuk kita memastikan dasar-dasar kerajaan itu membantu rakyat, bukan membantu parti politik yang mentadbir kerajaan negeri Melaka. Itu hanya salah satu contoh. Maaflah, panas sikit. Itu hanya salah satu contoh. Bagi saya pada ketika itu, saya berumur 26 tahun apabila saya dipilih sebagai adun dan juga dilantik sebagai Exco. Pada masa itu memang hasrat saya ialah untuk menjadikan negeri Melaka ini satu negeri yang maju, satu negeri di mana belia-belia kita sanggup kekal dalam negeri ini dan bersama-sama membangunkan negeri ini. Walaupun kita tahu secara persaingan dia antara negara kita dengan mungkin beberapa negara yang lain, ramai belia kita akan memilih untuk keluar daripada Malaysia. Saya secara peribadi, ramai rakan saya, ramai kawan saya yang tidak bekerja dalam Malaysia. Saya sendiri pun belajar di Australia sebelum ini, tapi saya nak balik ke Malaysia kerana saya percaya bahawa negara kita hanya boleh dimajukan dengan ada penyertaan daripada anak muda kita. Jadi saya pada masa itu memang bertekad nak balik ke Malaysia dan nak menyumbang untuk memajukan negara kita. Jadi sepanjang 22 bulan saya memegang jawatan Belia dan Sukan dan juga Komunikasi dan Multimedia, saya cubalah nak melaksanakan beberapa dasar untuk kita menggalakkan belia-belia kita kekal dalam negeri Melaka supaya kita ada talent, ada bakat yang cukup untuk kita membangunkan negeri Melaka. Bukan sahaja dari segi ekonomi tapi juga dari segi sosial. Salah satu polisi yang sempat dilaksanakan oleh pihak kami di Pakatan Harapan ialah Rumah Belia Melaka. Kami memberi subsidi kepada belia-belia kita yang layak untuk memiliki rumah pertama mereka dalam negeri Melaka. Kepada mereka yang mungkin ada idea bisnes dalam AI, Artificial Intelligence, kami membuat platform yang dipanggil sebagai MAIOT, Melaka Artificial Intelligence of Things. Ia satu platform untuk membantu belia-belia kita yang berbakat untuk membangunkan bisnes mereka yang berlandaskan AI, Artificial Intelligence. Dasar itu memang dah dihentikanlah selepas pertukaran kerajaan dan kami hanya sempat melatih 2 grup pelatih saja untuk yang akan ditugaskan untuk membantu belia kita. Yang ketiga, NFCP, National Fiberization and Connectivity Plan. Projek pertama, projek pilot tu dijalankan di negeri Melaka, di mana kita target untuk membangunkan
infrastruktur telekomunikasi dan juga liputan internet high speed broadband di seluruh Malaysia, dan projek itu dimulakan di negeri Melaka. Kenapa ini penting, tuan-tuan dan puan-puan? Saya anak muda dan saya tahu era ini era teknologi, era internet. Bukan saja internet sekarang kita layari internet untuk bekerja saja ataupun kita layari internet untuk entertainment saja. Saya rasa ada banyak aspek dia bergantung pada internet. Kita bergantung pada internet dan juga connectivity untuk kita melaksanakan tugas-tugas harian kita. E-wallet, kita pakai internet, kita pakai connectivity. Kita nak WhatsApp call orang, kita pakai connectivity. Kita nak tengok YouTube, tengok Facebook, kita buat homework, kita buat kerja. Semua kita pakai internet. Jadi antara satu reform yang kami cuba laksanakan ialah kita memastikan bahawa connectivity ini boleh ditingkatkan dan juga kawasan liputan internet ini boleh kita memperkembangkan. Pada masa itu memang ada banyak kekurangan semasa kami ambil alih. Dan tak sampai satu tahun selepas kami cuba melaksanakan dasar-dasar, kita cuba push, kita tubuhkan komiti yang berkaitan, kami berjaya dan sempat meningkatkan kualiti konektiviti selular di lebih daripada 65 kawasan dalam negeri Melaka. That was within 1 year. Selepas tu memang kami pun meneruskan usaha-usaha ini dan ramai lagi kawasan yang telah pun kita tingkatkan konektiviti. Itu hanya konektiviti selular dan juga konektiviti dari segi fixed line, HSPB. Saya rasa semua ini memang dasar-dasar yang kami laksanakan untuk kita memastikan belia-belia kita ada harapan dalam negeri Melaka. Malangnya tak sampai, hanya selepas 22 bulan, tak sampai 2 tahun, berlakunya pertukaran kerajaan. But that was fair. Okay, apabila berlaku pertukaran kerajaan, kami tak dapat menghalangnya, kami kembali sebagai pembangkang. Dan saya sebagai adun ICRO dan juga bekas Exco, memang banyak dasar-dasar kami cuba nak memastikan kerajaan Perikatan Nasional melaksanakan. Dan pada masa itu juga kita menghadapi pandemik, era COVID-19, ramai yang kehilangan ahli keluarga mereka, ramai yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Saya rasa pada masa itulah waktu yang amat kritikal, amat crucial untuk kita ada satu kerajaan negeri dan pusat yang boleh memimpin, yang boleh membantu rakyat kita semua. Jadi pada masa itu beberapa cadangan telah pun dicadangkan oleh pihak Pakatan Harapan Negeri Melaka. Salah satu ialah kita nak menubuhkan satu jawatan kuasa khas COVID-19 di peringkat negeri Melaka. Itu pernah saya cadang dalam perbahasan saya dalam budget speech saya, budget untuk tahun 2021, iaitu dibentangkan pada hujung tahun 2020. Pada masa itu saya sebut kita perlukan satu jawatan kuasa khas COVID-19 yang bukan sahaja diketuai oleh pihak Exco ataupun Ketua Menteri. Kita perlukan pakar-pakar dalam market kita, kita perlukan pembangkang, ahli pembangkang, kita perlukan NGO-NGO yang boleh kita semua kongsikan pandangan dan kita memastikan tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan negeri itu boleh membantu rakyat. Pada masa itu memanglah apabila saya bahaskan perkara ini dalam Dewan, Ketua Menteri pada masa itu Yang Berhormat Sulaiman, dia kata okey, apa yang baik kita laksanakan. Dasar-dasar lain saya sebut macam ICT Blueprint, macam NFCP, semua dia pun jawab macam itu. Apa yang baik kita laksanakan. So amat positif lah jawapan-jawapan tersebut. Tapi selepas 1 tahun setengah, tak ada apa yang dilaksanakan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat lagi, lebih kurang pada sekitar Julai 2021, berlakunya beberapa kluster yang agak serius di negeri Melaka. Salah satu kluster berlaku dalam kawasan saya, kawasan Dun Aikro. Kita panggil dia kluster perindustrian Aikro. Pada masa itu, kalau tak silap lah, dalam lebih kurang 3 minggu saja, ada lebih daripada 1,200 kes
positif di satu lokaliti, iaitu di sekitar kawasan perindustrian Aikro. Saya sebagai adun Aikro pada masa itu dan juga sebagai adun pembangkang, saya telah banyak kali menulis kepada pihak kerajaan. Saya menulis kepada Ketua Menteri Perikatan Nasional Yang Berhormat Sulaiman. Saya menulis kepada pegawai-pegawai yang berkenaan. Saya juga WhatsApp, saya call. Saya meminta beberapa langkah dilaksanakan. Pertama, apabila kita lihat, kita nampak ada berlakunya kluster yang begitu serius dan berpotensi boleh memudaratkan lebih ramai penduduk dalam satu lokaliti dan mungkin dia boleh merebak kepada seluruh negeri, saya meminta supaya tindakan segera diambil. Saya meminta kalau MKN pada ketika itu tak nak melaksanakan PKP diberketatkan, sekurang-kurangnya perlu melaksanakan mass testing yang membesasar. Mass testing bersasar maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya, kalau dalam lokaliti itu kita syaki, kita khawatir, kita bimbang, boleh berlakunya satu kluster yang lebih besar, berpunca daripada kluster asal itu, kita memastikan kita menjalankan COVID test ke atas penduduk-penduduk ataupun pihak-pihak yang tinggal di sana. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu tentang Aikro, memang dia satu kawasan perindustrian, pekerja-pekerja kilang dan juga penduduk-penduduk tempatan duduk tempat sama. Taman, pangsa puri dan sebagainya, tempat makan sama, tempat mereka beli barang pun sama. So, saya rasa memang ada banyak risiko pada masa itu. Tapi selepas hampir 1 bulan, itu tidak dilaksanakan. Saya sendiri pada masa itu terpaksa juga menyumbang gaji sebulan saya sendiri dan bekerjasama dengan satu klinik tempatan di Aikro untuk kita menggalakkan penduduk tempatan menjalankan COVID test sendiri. Saya menyumbang gaji sebulan saya untuk memastikan mass testing itu boleh dilaksanakan dan menggalakkan penduduk-penduduk menjalankan COVID test ini. Walaupun tak ramai yang menjalankan test pada masa itu, hanya tak sampai 60 penduduk, tapi dalam 60 penduduk itu, 5 yang positif. So ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahawa kadang-kala kita nak memberi cadangan yang boleh membantu mengawal pandemik ini yang seharusnya dilaksanakan oleh kerajaan secara proaktif, semua tidak dilaksanakan. Dan saya rasa sepanjang 1.5 tahun ini memang kita nampak kesan pentadbiran yang gagal terhadap ekonomi, terhadap kesihatan kita semua, terhadap nyawa-nyawa yang telah kita hilang ini. I think that is enough lah. Kita memerlukan satu kerajaan yang boleh memimpin, yang pernah memimpin dan pernah dibuktikan boleh memimpin dengan prestasi-prestasi dan juga pencapaian-pencapaian ini. Saya rasa rakyat-rakyat dalam negeri Melaka bolehlah imbas balik apa yang pernah kita laksanakan. Pernah Kerajaan Pakatan Harapan melaksanakan, membuat perbandingan dengan pihak-pihak yang lain. Saya rasa tuan-tuan dan puan, kali ini pilihan raya negeri Melaka ini kita bakal menentukan nasib kita semua bagi 5 tahun yang akan datang. Bukan saja 1 tahun. Kali ini mengundi, kita pilih satu kerajaan negeri. Kerajaan negeri itu akan ada sana selama 5 tahun. Jadi, nasib tuan-tuan dan puan-puan, you and I, bergantung kepada tindakan anda pada 20 hari bulan November ini. Jadi, saya ingin menyeru kepada semua, jom keluar mengundi, undi Pakatan Harapan pada 20 hari bulan November ini. Sekian, terima kasih.